So bila dalam tasawuf ni kita kena proses pencucian dulu, iaitu bukan sekadar zahir untuk yang ramai. So dalam kita pun kita nak kena tahu proses pencucian dia. Itu sebab guru-guru di peringkat tasawuf dia suruh kita berzikir bertahun-tahun. Zikir. Sebelum proses zikir tu dia ajak pula berpuasa secara ni proses sebelum makrifah lah. Sebelum tasawuf, berpuasa batin lah. Berpuasa hayat, ilmu, kudrat, iradat, sama', basur, kalam. Contoh dia, kalau betul Allah itu berkata-kata, pernahkah kita mendengar suara dia? Kalau betul Allah itu melihat dan memberi petunjuk, pernahkah dia melihat, memberi petunjuk apa yang dia nak lihat? Kalau betul Allah Ta'ala itu mendengar, pernahkah Allah Ta'ala itu memperdengarkan kepada kita apa yang dia nak dengar? Okey. So kita usul pada diri sini. Kita bukan usul pada guru. Kadang setengah-setengah guru makrifah ni dia suka bercakap suatu benda yang agak sukar kita nak faham. Sebab ramai ada depan, dia nak kena baca yang macam mana soalan-soalan ni nak kena pergi. Itu kita faham. Tapi sebenarnya proses yang sebenarnya pada tahun 1986 guru saya selalu sembang bab ni, iaitu bagaimana kita nak mendengar kalau Allah itu kata, dia berkata-kata. Bagaimana kita nak melihat apa yang Allah itu nak memperlihatkan kepada kita. So dia ada fasa-fasa pencucian dia. Contoh dia, first kali kita merenung hati kita. Bab tamak, bab khianat, bab dengki, bab fitnah, bab tuduh-menuduh. Kalau benda ni masih ada dalam diri kita, walaupun kita ada ilmu yang banyak, kita ada sijil, kertas pengesahan, PhD, titles, it bring us nowhere. Sebab kalau kita tak lalui proses mengenal apa yang ada kat hati kita. So proses ni dia berlaku apabila guru memberitahu, ingat di dalam diri awak tu ada suara-suara yang baik, ada suara-suara yang tak baik. So saya bagi awak 6 bulan untuk meneliti, mengenali dan menghayati suara-suara ni. So kami lalu proses ni. Dalam masa yang sama kami buat zikir yang banyak. Dan kami banyak menyepi hanya untuk mengawasi hati dan perasaan lah masa tu. So bila orang mai, bila kita keluar dia dengar lah orang tu mai cerita, oh dia ni hantar kau, dia ni lagu ni, sap hati kita mati. Cuma akal kita mengikut, oh ya ke, kita so connected dengan cerita macam tu, kita reply. Kalau cerita yang tak best kita reply, cerita amarah kita reply, laumah kita reply, mahkamah kita reply. Sebab Rodiah, Kamaliyah, Mardiyah kita tak layan. So tujuan zikir, tujuan menyepi, tujuan berkhalawat, orang panggil bersendiri ni, yang ditomah perbuatan ni, yang disangka buruk, yang dituduh bertapa lah macam-macam, sebenarnya bukan. Orang ni mereka duduk, mereka menyucikan hati mereka, mereka belajar mengenal suara-suara yang tak baik. Contoh dia yang paling sempoi ni, kalau orang tuduh dia ni sesat, kalau satu orang yang telah menjalani tasawuf dalam diri dia, dia akan fikir, atas dasar apa sesat ni? Oh, aku dengar orang cerita dia tak semayang apa semua lagu ni, dia ni apa ni semayang pakai niat ke? Awak pernah tanya dia personally? Tak pernah orang cerita. So diri dia yang dia dah bagi makan dengan zikir, dengan pencucian tu, diri tu akan berkata-kata. So inilah yang cerita, diri tu akan memperkata-kata. Dia akan berkata-kata, jangan ikut, ni fitnah.
Dan dia akan memperlihatkan bunyi yang didengarkan itu. Dia memperlihatkan. Ini bukan kata-kata aku. Mereka kata dia ni menyelewengkan agama. Dalam surah 15 ayat 9. Jika sesungguhnya kamilah yang memelihara, kamilah yang menurunkan Al-Quran, macam itulah dia cakap. Dan kami yang menjaga dan kami yang memeliharanya. So di sini kalau dia faham, bila suara hati dia cakap lepas, orang tak boleh seleweng Al-Quran. Pasal yang menjaga Al-Quran tu Allah itu sendiri. Surah dah tulis, surah 15 ayat 9. So bila ada orang nak main influence you dengan kata-kata macam ni, you tak terima terus. Sebab you dah yakin Allah tak ada siapa boleh menyeleweng Al-Quran walaupun dia cuba. Sebab Allah memelihara orang yang dia nak pelihara. So, jadi proses tasawuf tu berlaku dalam diri dia dari sudut mendengar kata-kata. Sebab selalunya orang bila dia marah, dia mengikut amarah dia. Ada perasaan marah dia. Bila hidup dan dia kaji, ada suara-suara yang menghangatkan perasaan dia. Bila orang putus cinta, bila orang kena tipu, bila orang macam-macam difitnah, ada je suara bagi dia bara. Suara ni kita tak sedar. Suara siapa? Dan ada juga suara jauh sayu-sayu. Biar. Memanglah itu normal pada perasaan. Hang akan rasa tak best bila orang kata macam ni. Tapi hang let go. Tapi kalau hang tak let go, hang akan continue dengan dia. Maka hang bergulinglah di dalam, hang terjerumus di dalam tuduhan-tuduhan itu. So, suara dalam itulah yang kita nak kena dengar. Bila dia kata amarah laumah marhamah ni, dia react sebab makanan dia keduniaan dan nafsu-nafsu lah, itu je. Dan surah radiyah kamaliyah mardiyah ni akan bersuara dan kita akan dengar bila kita banyak berzikir dan banyak bercuci hati, iaitu kita tak hukum orang, kita tak tuduh orang, kita tak bercakap sesuatu yang menambah-nambah atau cara bercakap sinis, sarcastic, just to make people pain inside. So bila kita ada macam ni, maka itulah surah 2 ayat 10. Mereka memiliki penyakit hati dan kami tambahkan lagi penyakit hati. Di sini sebab itu proses tasawuf ni adalah proses untuk menghidupkan reminder dalam diri kita ni ada satu suara yang baik. So itulah guru yang sebenar-benar guru yang akan menasihat kita. Sebab kalau Allah itu melihat, mendengar, mengetahui, dia pasti memperlihat dan memperdengarkan dan berkata-kata, sehingga tiada bimbang lagi dalam wabak-wabak penyakit hati ini. Dan wabak-wabak yang dicipta oleh manusia ni pun tak boleh buat apa kat kita. Tak boleh buat kita bergurun. Kita hanya pengikut apa yang diprosedurkan oleh kerajaan. Tetapi itu hanyalah untuk memelihara kita daripada membuat daripada tersangkut menjadi seorang pesakit, dan disebab kita akan berjangkit. So itu saja. Tetapi kaedah mati kita tak takut, sebab mati itu telah dijanji Allah. Dia tak boleh delay dan dia tak boleh forward. So benda ni bila kita ada benda yang menceritakan kita yakin, kita tak akan takut pada mati, dan we are very looking forward untuk mati. Sebab kalau hati kita dah cuci bersih, kita tahu hati kita kenal perasaan kita, maka mati adalah another episode perjalanan yang sangat terbaik lah. Sebab kita tak ada kebimbangan sesuatu yang tidak baik, seperti dalam surah Yunus ayat 62. Kita tengok
movie dulu atau cerita-cerita dulu yang dikatakan cerita Mirror of Mirrors atau cermin ajaib. Satu orang yang tidur depan cermin, dia bertanya pasal cermin, apa yang akan terjadi dan lagu mana. So hari ini cerita tu simbolik tu kita kembali kepada diri. Kita cuci hati kita ni sampai tak ada conversation yang tak best, tak ada perkataan yang tak baik dekat orang lain, tak ada sangka buruk, dan tak ada tuduh-menuduh. Sebab kalau kita kaji balik surah 6 ayat 116 dan surah 6 ayat 117, dia dah bagi tahu dengan clear dah. Tak ada apa yang perlu kita bimbang, semua tu kerja Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala mengetahui siapa yang sesat dan siapa yang dapat penunjuk. So bila hati kita dah ada reflect macam ni, kita tak akan bergoyang atau rasa tak best bila orang menuduh kita sesat. Sebab bila hati kita dah cuci bersih daripada dengki, khianat, tuduh-menuduh dan bersangka-sangka dan berdusta dan sanggup mencipta fitnah, bila hati kita dah bersih daripada benda tu, maka itulah seperti cermin ajaib atau movie Mirror of Mirrors tu. Bila kita sesuatu sampai, dia akan terus bagi tahu. Sebab dia berkata-kata, dia akan terus memperlihatkan benda ni tak benar. Jangan peduli, jalan terus. Benda ni tak pergi ke mana, hanya rumus isu semata-mata. Dia akan memperdengarkan, dia akan memberi nasihat-nasihat, dia akan beri petunjuk. Tetapi hanya kepada hati-hati yang telah sekian lama dicuci dan dipelihara. Sebab proses ini adalah proses tasawuf. So bila proses ini berjaya, kadang-kadang maksud aku proses ni bila berjaya, masa itulah kamu akan mendengar suara hati kamu berkata-kata yang baik-baik belaka. Dan masa itulah kamu duduk di la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, iaitu segalanya dia akan memperlihatkan dan kamu akan taat turut menurut walaupun kamu dalam keadaan sendiri. Sebab ada saja kawan aku yang hebat kupas berilmu ma'rifatullah, yang hebat berbicara tentang ilmu dan proses. Tetapi bila anakku kata, "Papa, kawan hang tipu hang." So di situ aku nampak betul lah, di penghujung ma'rifatullah tak berhuruf, tak bersuara. Sebab ada suara yang kamu melihat, mendengar, yang kamu dengar, dia tak perlulah suara luar. Dia akan manipulate, dia akan buat kamu jadi nak tahu. Tak pernah cukup. So bila kamu mengenal hakikat diri kamu dan kamu lalui proses mencuci hati kamu sendiri, dan kamu lalui proses-proses tasawuf seperti berzikir dan berpuasa daripada maksiat batin, iaitu menghukum yang bukan-bukan, maka itulah kamu telah membuka pintu hati supaya guru kamu berkata-kata. Guru sebenar guru lah, diri sebenar diri kamu itu berkata-kata. Masa tu persoalan yang lepas-lepas kita usul semula, salah kita dengan diri kita sendiri, salah kita dengan yang ramai. Masa tu kita akan senyum melihat masalah sikap, wabak penyakit hati. Kita akan senyum saja sebab kita telah ada tempat untuk rujuk. Bila kita pejam mata, kita dengar suara tu, suara-suara yang baik. So benda ni adalah proses untuk masuk alam tasawuf. Ini proses untuk menuju ke arah kamil mukamil suatu ketika dululah. So aku duk rasa
Aku nak kena ambil whiteboard kot. Aku kena ambil whiteboard. Baiklah. Sebab kita kena belajar bab masalah sikap dulu, bab pencucian dan pengawalan supaya ianya suci dan bersih dan menjadi seperti yang disebut tadi macam cermin lah. Sebab buta di dunia, buta di akhirat. So, apa dia sebenarnya perkataan tu? Dan bila dia kata, datanglah padaku, wahai seketul hati yang tenang. Kalau di atas dunia ni, tak dapat benda tu, macam mana di akhirat nak dapat? Jangan takut ngaji, jangan takut orang tuduh kita sesat lah, itulah ini. Pada hakikatnya, kalau kita buka surah Sabah ayat 50, surah 34 ayat 50 tu dia dah bagi terang dah. Jika aku sesat, kesesatan akan menimpa aku sendiri, bukan orang lain. So, bila satu ustaz-ustaz ke apa duk tuduh orang tu sesat, orang ni sesat, bermakna dia tak ada tauhid, dia tak ada Quran tu tak lengkap. Sebab tiada ada manusia boleh menyesatkan orang lain, dan tidak ada manusia boleh menyelewengkan Al-Quran. Surah 15 ayat 9 dia sebutlah. Dan mana ada upaya bagi Muhammad SAW itu sendiri untuk membuat segenap agama, segenap umat manusia beriman. Rujuklah surah 10 ayat 99 dan 100. So hari ini bila kita memahami konsep ini, iaitu hak Allah Ta'ala adalah hak Allah Ta'ala, iaitu dia tahu siapa yang sesat dan siapa yang tak sesat. Itu sebab saya sebut tadi surah 6 117 atau 116 dan 117. Serai usul tengok. So kita tak perlu bimbang orang yang menghukum kita macam ni, sebab jelas-jelasnya ini adalah masalah penyakit hati. Itu sebabnya hari ini tasawuf tu penting sebelum makrifah. Dan aku tengok lama dari tahun 86, masa 82 tu mengaji biasa aja. 86 sampai ke hari ini, ramai yang mengaji ilmu mengenal Allah, mengenal diri, tetapi tidak dapat mengenal akal dan perasaan. So, babak-babak perasaan dan akal tu mereka tak ada proses. Maka mereka akan timbul dengan membenci, sakit hati, pecah belah, tuduh-menuduh. Dan mula menganggap ilmu makrifah yang mereka bawa tu betul. Hak mereka betul, lain semua salah. Benda ni bahaya. Benda ni sangat bahaya. Sebab ilmu makrifah ni dia tak ada boleh dipanggil untuk berdebat. Ilmu mengenal Allah ini tidak boleh ditunjuk siapa kuat, siapa betul. Sebab kalau dia mengenal Allah, dia tahu dia tidak akan mempertuhankan sesiapa pun di atas muka bumi ini, melainkan Allah Azza wa Jalla. So, sedangkan Allah itu sendiri mukhalafah, laisa kamitslihi. So, macam mana kita nak duduk bersembang atau proses dia ni betul, dia ni tak betul. So, selagi itulah lagi kita menganggap guru kita yang di luar tu betul, kita salah. Kita kena jumpa guru yang sebenar-benar guru. Dan di dalam proses nak menjumpa guru sebenar-benar guru tu, kita harus bersih di dalam hati kita. Kita tak boleh tomah orang. Kita kena sayang orang semua. Sebab masing-masing belajar, termasuk aku juga. So,
kita kena proses lah. Renung banyak, cermin diri dengan banyak cermin dan terus cermin. Sebab bila hati kita masih ada dengki, iri, kianat, fitnah, maka datanglah wabak-wabak penyakit yang paling bahaya. Walaupun awak tak keluar rumah, awak tetap tak selamat. Even you stay at home, you are not safe.